banyak kisah yang kita boleh petik daripada moral dalam dunia ini, macam Romeo and Juliet, cinta di ujung sejadah, ataupun perkawinan Phoenix. Boy here. Hello, Boira here. Alright guys, so kembali bersama saya Profesor Boira. So apa yang Boy nak buat hari ni? Macam yang korang tahu, perkahwinan Phoenix dah pun berakhir. Saya terimalah nikahnya Nur Afira Syafiqah binti Muhammad Zamir ini dengan mas kahwinnya sebanyak yang tersebut. Okay, macam yang korang tahu, perjalanan dorang kita nampak Boy ada di setiap perjalanan dorang, dari dorang kecil sehingga dorang dewasa. Dari dorang mula-mula masuk, dari dorang kuat bergaduh, lepas tu akhirnya dorang mula terdetik cinta, lepas tu akhirnya dorang confess each other, akhirnya dorang bertunang, lepas tu dorang dah pun berkahwin. So banyak memori sebenarnya Boy ada di setiap dorang punya perjalanan tu kan. Kadang dorang bergaduh, saya yang settlekan. Kadang dorang bergaduh, saya yang settlekan. So sebenarnya, tapi apa konten yang Boy nak buat hari ni? So Boy nak tanyalah AI team sendiri ni, apa moral ataupun peribahasa ke yang boleh kita ambil daripada kisah percintaan dorang ni? Macam contoh, bak kata peribahasa, sudah jatuh di timpa tangga. Faham tak? Contoh lah, itu contoh perumpamaan untuk Phoenix. Contoh, sudah jatuh di timpa tangga, dah dapat anik, lepas tu dapat viral lagi. Macam tu contoh lah. Banyak macam out dengan tebing ke, ataupun moral of story dia, jangan benci lama-lama ke nanti menjadi cinta. Macam tu lah. So kita nak tengok orang AI team apa yang moral of the story dari punya kisah dorang punya perkahwinan ni. So jom kita tanya AI team satu-satu. Let's go. Okay, kita bersama Daddy Fik, Daddy Ming, Daddy Fik. Okay, Afiq Jeffrey. Yo. So based on kisah percintaan Phoenix, Okay. apa yang Apik dapat simpulkan ataupun moral of the story ataupun peribahasa yang Apik dapat petik daripada kisah percintaan dorang? Apa pengajaran lah? Pengajaran ke, apa yang Apik dapat daripada kisah percintaan dorang ke, macam mana? Kalau macam Apik daripada kisah percintaan Apik kan, tak tahu cadal ya. Tahu nikah lah perumpamaan dia. Tahu nikah macam unexpected. Kau bercinta lama-lama bukan menentukan kau jodoh ataupun tidak. Itu dari kisah percintaan Apik. Tapi kalau dari kisah percintaan Phoenix macam mana? Apa yang Apik dapat simpulkan? Bagi Apik, apa yang Apik dapat tengok, apa yang Apik dapat belajar dengan kisah percintaan Phoenix, dia macam ayat orang tua-tua kata selalu. Cakap jangan benci lama-lama, takut nanti jadi sayang. Gitu. Tapi benda tu betul tau. Kita ni kalau kita benci, contoh zaman kita bercinta, zaman kita sekolah ke, Macam aku benci Alif. Kenapa aku tak nikah dengan Alif? pelik. Tapi mu saya kan dia. Tapi aku tak nikah. Yalah saya lah kali lah. Saya. Gitu. Ya, tak boleh benci lama-lama. Betul lah. Itu je lah yang aku dapat belajar. Okay, terima kasih Pik. Yep. Okay, kita bersama dengan Kekanda. saya. Kekanda, Ya. based on kisah percintaan Phoenix lah. Okay. Dan dorang dari awal-awal kau pun nampak kan perjalanan dorang. So apa yang moral of the story daripada kisah percintaan dorang ni yang dapat kau petik? Okay, kalau moral of story untuk Phoenix bagi aku dia umpama macam isi dengan kuku. Isi dengan kuku. Apa yang kau maksudkan dengan isi dengan kuku? Selepas aku duduk dalam ni kan, dia bergaduh macam mana pun dia akan tetap bersama. Anjay. Isi dengan kuku. Tak dapat terpisah. Tak akan lah. dapat terpisah. Sebagai umpama macam au dengan tebing. Ui, gila. Umpama macam emas depan mata. Ui, gila lah. So itu yang kau dapat simpulkan lah. Simpulkan, Gila lah. ya. Kau memang budak-budak asal kau tak pergi tu audition sekali? Audition dah? Audition lawak saya nak pergi. Tapi masalahnya saya dekat Kelantan, saya utamakan Phoenix dulu daripada audition tu. Oh, sepatutnya kau pergi. Kalau tak kau ikut geng serak dah. Tak, serik. Kalau tak aku tak ikut, aku seorang. Aku tim aku sendiri. Tapi sebab aku Phoenix utama, aku punya priority, aku utamakan Phoenix. Sebab apa, Phoenix ni ada segala-gala. Kau semenjak chef ni nampak muda pula aku Nampak smart Okay, terima kasih Kekanda untuk peribahasa dia dan apa yang moral yang kau bagi. Pernah
perkahwinan dorang. Betul peribahasa pun betul Betul. Dapat cerdik Dapat cedik walaupun sekolah tak habis dapat cedik. So, terima kasih Ganda. Terima kasih. Okey, kita bersama dengan Lami, iaitu salah satu tim A yang tak kahwin-kahwin. antara tim A yang lama tak terkahwin. Jangan cerita Ming. Ya, jangan macam tu Jan Aku tahu kenapa jodoh dia jauh. Dan tahu kenapa? Kenapa? Sebab dia Lambo. Tak ada kaitan dengan aku lah boy. Okey, so kita nak tanya Laming ni sendiri. Kenapa cameraman gelak tu? Tak tahu sebab tu cerita. Sebab tahu cerita. Okey. Saja je yang itu guys. So okey Ming, kita nak tanya Laming based on percintaan Phoenix ni. Kau ada kan dari percintaan dia kita yang gabungkan orang ini. Ada. Bukan Tendrong Bergaduh. Kabel kau dengan kabel aku. Aku bawa masuk Anik, Laming bawa masuk Firah. So kabel korang bergaduh, kita orang bertiga dah Meletup kahwin. ke babu. Dia seorang tak. Apa kaitan dengan aku ni? Okay, so apa pelajaran yang Laming dapat ataupun moral story ataupun peribahasa yang Laming dapat petik daripada kisah percintaan mereka? Pengajaran. Ha. Jangan moral Moral of story. Contoh kau bagi Contoh tahu. macam Kanda tadi cakap macam bagai aur dengan tebing. So maksudnya biar dorang macam mana pun tetap bersama. Macam emas dan permata. Dia macam gini, kalau aku peribahasa aku dia macam air hujan dengan tanah. Fush, tak kena. Kena. Air hujan dengan tanah. Kalau okey, apa yang kau masukkan air hujan dengan tanah? Bila air hujan dengan tanah, okey. Bumi ni dia banyak elemen. Lepas tu air turun, air tu dia menyerap dalam bumi. Jadi satu. Lepas tu kalau dia macam contoh air hujan tu sangkut kat rumah orang. Tak sangkut, dia akan turun bawah juga. Kau Kalau ni kalau dia buat mandi, buat mandi tu jatuh bawah juga. kalau pergi dekat air minum, Minum. Lepas tu kencing, cici. kecil kita dekat makot tandas macam. Bakut dah tu. Nampak tak? Nampak tak kat sini kita boleh bezakan yang mana yang berpelajaran dan juga tidak. Selain itu Ming. Okay, apa kisah moral of the story daripada dorang punya perkahwinan? Jodoh ni kita tak tahu siapa. Macam Fira dengan ni, dia tak tahu dia orang jodoh sebenarnya. Sebab dia orang saling membenci dulu. Apa benda ni? Aku cakap fokus sana. Okey. Dia orang saling membenci dulu. Tapi tak jodoh. Teman. Aku ingat intro tadi. Tak teman. Okey, so kiranya macam kita tak tahu jodoh kita siapa. Kita tak tahu jodoh So siapa. kita kena berbaik dengan semua orang. Kena baik semua orang. Kau nak baik dengan siapa? Aku boleh berbaik dengan semua orang. Hai, nak makan tak? Dah kita tak tahu siapa jodoh kita. Kita tak tahu siapa jodoh kita. Kadang-kadang orang yang kita tak pernah kenal seminit, jodoh kita. Kita tak tahu. Jadi bermakna yang anda kenal bukan jodoh anda, macam tu? Mungkin. So terima kasih daripada Ayat Laming. Ayat yang satu petikan yang agak bijak juga, iaitu kita tak tahu siapa jodoh kita. Itu benda tu berlaku dekat Phoenix, betul tak? Betul. Dorang bergaduh-gaduh and then rupanya jodoh. Macam boy lah. Boy tahu tak jodoh boy dengan Nisa? Tahu? Iya. Tahu. Boy di sini ilmunya kuat. Kalau tak penuh ilmu di dada, enggak sampai puncak Everest. Betul lah boy. Aku pun tak tahu. Aku tak tahu kan. Nisa masuk sini, masuk Ayla, masuk AI. Kena lipat. Nikah. Okay, so itulah terima kasih Ayat daripada Laming, kisah petikan yang agak sedih, berjerumus air Pak mana yang sedih tu? Pak mana yang sedih? yang Pak Lambo. Okay, so terima kasih kepada Ayat Laming. Jom kita tanya orang seterusnya, apa moral di sebalik kisah Phoenix? Let's go. Okay, Tika. Yeah. So aku nak tanya one simple question. Yes, From sir. the moral of the story, the beginning of love between Fira and Anik, what the moral story that you get from that story? Moral- But I don't want you stand with others. Okay. The answer, okay? So I want a different. Moral of Sam. moral of the story, kita kena support partner kita, each other, sampai kita berjaya. Faham tak? Faham. So Entah kenapa macam Tika tak berjaya. kejap. Tak sampai Isha ada. Sebab Fira dengan Anik ni walaupun dia orang usia yang muda kan. Walaupun dia orang usia yang muda, dia orang boleh kahwin di usia yang muda sebab dia orang support each other. Maksudnya jodoh. each other. Dia tak ada kereta, tak ada ni. Maksudnya dia orang takkan berkahwin juga. Itu rezeki. tak support- biar dia orang tak support each other. akan datang rezeki akan datang dengan usaha.
Ada cara lain. Rezeki tak semestinya rezeki datang ada 4 cara. Ada yang Allah dah tetapkan, ada rezeki yang dicari. Memang Allah dah tetapkan, tapi kita kena usaha. Faham tak? Faham tak? Betul tak? Betul tak? Ada orang yang dapat duit pengajaran. Betul. Tapi dia ada usaha. Usaha apa? Cari job. Tak, Job dia petang. Okey, untuk ada petang tu dia siapa yang set untuk petang tu? Dia kan? manager dia. Yelah, untuk ada manager, macam mana dia cari manager dia? Kawan dia bagi. Untuk ada kawan dia, macam mana dia ada kawan? Member kecil. Tak, benda tu tak akan datang sendiri. Dah, betul lah moral of the story. Okay, yang tadi tak boleh ambil sebab susah senang tak boleh ambil. So betul lah, support each other, faham kerjaya masing-masing. Lepas tu bila kita dah berjaya sama-sama, baru kita fikir to the next step. So apa yang saya salute kat diorang sebab diorang daripada tak ada apa-apa kan. Tak ada apa-apa. Ada, betul lah, ada lah. Maksudnya ada. Sebelum Anik jumpa Fira, diorang macam Fira macam belajar benda semua. Lepas tu Anik pun macam kerja dengan Ayla kan dulu kan. Masa tu diorang tak ada apa-apa. Lepas tu Anik ada skuter. diorang bertemu. Lepas tu diorang masa tu diorang still gaduh benda semua. Lepas tu diorang baik, support each other, and then diorang capai apa yang diorang nak, and then end up diorang kahwin. Macam tu lah. Maksudnya dia support each other. Support each other. So adakah Tika dah melakukan benda tu support Belum. each other? Belum lagi. Why? Tak jumpa lagi. So maksudnya tak jumpa? Tak jumpa lah lagi yang nak support each other tu. Lamin kenapa tak support Lamin? Belum lagi, baru nak mula pemula. Pemula? Belum lagi lah? Belum lagi. Wow, belum lagi dah set ya. Okay, so itulah jawapan daripada Atika. Support each other is the point from the moral of story. In the beginning ding. Okay, so terima kasih Atika. Jom kita pergi peserta yang seterusnya. Okay. Tiba kan. Okay, lagi 1, 2, 3. Okay guys, so setelah kita orang settle shoot content semua, alhamdulillah ini ada masa terluang kita untuk berbicara dengan Nisa. Anes. Okay, so Nisa, apa pelajaran Nisa boleh ambil daripada kisah perjalanan Vini? Tapi tak boleh repeat tau, tak boleh dengan apa yang dorang dah cakap sebelum ni. So aku nak benda baru, something new yang kau pelajaran daripada maksudnya moral of story ke, peribahasa yang kau dapat ke daripada kisah percintaan dorang tu sehingga dah berkahwin. Macam ni. Dia jangan balas kuat sangat. Kayak orang kata tersuka. Dah ada. Siapa pula kan begitu? Walah, sibuk ambil orang. Pengajaran dia kalau kita tengok, kalau Fira tak suka hak ni, macam kita tengok Anik ni turuti apa yang Fira ni, dia menjaga hati. So, nak kabarkan ni? Kita tak tahulah. Mendung. Tahu. Mendung. Dia jatuh hati, turuti. macam- Ni nak lagu tak ni? Ku turuti. Tak tahu nak kabarkan ni weh. Aku dah prepare. Aku kenal dia time jadi mentor aku, nampak macam bijak. Aku time jadi mentor Aku nampak macam tengah blur sekarang ni. Ngatur ya tak? Jadi macam Dok ngantuk. mari. Okay. Sabar lu. Okay, Pak. Kak lu. Apa nak kak gitu? Jangan kabarkan ni. Jangan nak mikir nak kabarkan ni. Tak. Gak ada pengajaran ni. Story. Online kabarkan ni. Ada orang lain. Biarlah orang lain belajar. Contoh. Tu macam tadi yang tak boleh bergaduh lama-lama. Tak pun support each other. Kalau dah macam betul lah khabar kalau macam betul-betul dah fall in love, masing-masing dah menjaga hati partner. Kata hak ni dah dekat dengan hak ni pun jaga hati hak ni. Itu lah yang mau belajar sekian banyak. Nasihat ya lama-lama itu yang mau Banyak belajar. lagi hak dia, tapi tu lah aku suka cara tu lah. Fira jaga batah, dia pun jaga batah. Yo, Fira jaga batah. Yo, Anik jaga batah. Tahu mana kamu? Tengok lah. Kak Ofi lah, Kak Ofi. Hak kita nampak depan mata. Siapa yang menampak jaga batah? Fira ke Anik? Dua-dua. Dua-dua. Dia memang tak tahu belakang kan no. Jangan gitu. Ganda tu. Jadi the point yang Nisa sampaikan guys ialah support pula apa? Jaga hati masing-masing untuk mendapatkan kejayaan macam dorang. So Betul. kiranya macam mengelakkan pergaduhan lah. Tapi saya banyak balok. Itu balas sebab lain kot. Biasa Sebabmu. kadang-kadang.
Abdul sebab aku. Okay. Ya, so itulah salah satu moral of the story daripada Nisa, iaitu jaga hati partner masing-masing. So apa-apa pun terjadi, kita macam contoh lah. Partner saya dah tahu dah saya tak suka bila saya rapat dengan dia ni. Lepas tu saya pergi buat pula. Itu tak elok lah. So kalau macam kita dah tahu, mengundang pergaduhan lah. betul. Sebab bila kita dah kenal partner kita, kita dah tahu dah apa yang dia tak suka, apa yang dia suka. So moto kepada macam jangan buat benda dia tak suka je lah. Macam tu. Terima kasih. Terima kasih kepada Nisa. Sama-sama Boira. Boleh mic? Terima kasih. Boleh keluar? Yeah. Alright guys. Banyak kisah yang kita boleh petik daripada moral dalam dunia ni. Macam Romeo and Juliet, cinta di ujung sejadah, ataupun perkahwinan Phoenix. Banyak kisah yang kita boleh ambil untuk jadikan iktibar dalam diri kita. So, sekianlah kita punya moral pada hari ini. Korang boleh ambil sebagai iktibar dan jadikan sebagai korang punya pedoman. Jangan lakukan benda yang buruk dan jangan buat bukan-bukan di belakang partner anda. Okay? Setia is the point. Cinta is the key. Love is you. Okay guys, so itu saja kita lagi ni. Kalau jangan like, share, comment, subscribe, and sampai jumpa pada next episode. Bye bye. By the way, jangan lupa support YouTube baru Nisa and Family, okay? So sekian kat bawah. Bye bye. Assalamualaikum. Hey, the fuck you mean you ain't heard no fucking